Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali. Kita akan belajar satu sistem penting yang saling melengkapi sistem peredaran darah. Ya, ini merupakan sistem limfa manusia. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mensintesis proses pembentukan bendalir tisu dan limfa. Yang kedua, dapat membanding dan membezakan antara kandungan limfa dengan bendalir tisu dan darah. Yang ketiga, dapat menghuraikan komponen sistem limfa iaitu limfa, kapilari limfa, salur limfa, nodus limfa dan organ limfa. Dan yang terakhir, dapat mewajarkan keperluan sistem limfa sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah, pengangkutan bahan larut lemak dan juga sebagai pertahanan badan. Jom kita belajar sama-sama. Sebelum kita belajar tentang sistem limfa, penting untuk kita tahu dulu apa itu bendalir tisu dan bagaimana bendalir tisu terbentuk. Lihat gambar yang ditunjukkan di bawah. Ini merupakan sistem peredaran darah. Kita tahu sistem ini terdiri daripada jantung yang bertindak sebagai pam dan salur darah seperti arteri. Arteri akan bercabang untuk membentuk salur darah yang lebih kecil yang dikenali sebagai arteriol. Arteriol pula akan bercabang untuk membentuk jaringan kapilari darah. Jaringan kapilari darah akan bergabung semula untuk membentuk venule dan akhirnya membentuk salur yang lebih besar iaitu vena. Apabila jantung mengecut, ini menyebabkan darah dipam keluar melalui aorta dan memasuki salur arteri dan diangkut seterusnya sehinggalah sampai ke arteriol. Jadi apa yang berlaku di arteriol? Darah yang sampai di hujung arteriol adalah bertekanan tinggi. Kenapa darah ini bertekanan tinggi? Yang pertama, kita perlu ingat bahawa diameter kapilari darah adalah lebih kecil berbanding arteriol. Yang kedua, disebabkan oleh daya pengepaman jantung. Kita sudah pun belajar sebelum ini, daya pengepaman jantung inilah yang membolehkan darah diedarkan ke seluruh badan. Jadi kenapa perlu bertekanan tinggi dan apa kepentingannya? Darah yang bertekanan tinggi inilah yang membolehkan plasma darah meresap keluar secara berterusan dari kapilari darah dan masuk ke ruang antara sel. Maka sekarang, plasma darah yang meresap keluar dikenali sebagai bendalir tisu. Ingat ya, bendalir tisu tidak mengandungi eritrosit, iaitu sel darah merah, platelet maupun protein plasma. Kenapa tiga-tiga bahan ini tidak dijumpai dalam bendalir tisu? Ini adalah kerana saiznya yang besar. Ingat, hanya bahan-bahan yang kecil sahaja yang dapat merentasi dinding kapilari darah. Apa pula yang berlaku dalam ruang antara sel? Ya, proses pertukaran bahan. Walaupun kita sudah belajar bahawa di kapilari darahlah berlaku proses pertukaran bahan, kita perlu ingat bahawa pertukaran bahan sebenarnya berlaku antara sel dengan bendalir tisu, di mana bahan-bahan seperti nutrien dan gas oksigen yang terdapat dalam bendalir tisu akan meresap masuk ke dalam sel. Manakala bahan kumuh dan karbon dioksida akan meresap keluar dari sel ke ruang antara sel. Akhirnya, di hujung venule berlaku penyerapan semula bahan-bahan. Kenapa boleh berlaku proses penyerapan semula? Ini adalah disebabkan oleh plasma darah di hujung venule yang hypertonik berbanding bendalir tisu. Yang kedua adalah tekanan darahnya adalah lebih rendah.
Kita tahu semakin jauh darah beredar dari jantung, maka tekanan darah juga semakin berkurang. Maka kedua-dua faktor inilah yang membolehkan bahan yang terdapat dalam mendalir tisu memasuki semula hujung venule. Dan bahan-bahan ini seterusnya akan diangkut semula memasuki jantung. Kita sudah pun belajar tentang pembentukan bendalir tisu dalam ruang antara sel. Jadi apa kaitannya dengan sistem limfa? Kita perlu ingat bahawa walaupun sebahagian plasma darah meresap keluar dan memasuki ruang antara sel bagi membentuk bendalir tisu, hanya lebih kurang 85% sahaja daripada bendalir ini akan memasuki semula ke hujung venule. Bermaksud, masih terdapat baki 15% bendalir tisu dalam ruang antara sel. Mungkin ada yang merasakan 15% itu merupakan nilai yang kecil. Tapi ingat, 15% itu bersamaan dengan lebih kurang 4 liter bendalir yang hilang daripada kapilari darah setiap hari. Jadi bayangkan berapa banyak bendalir tisu yang akan berkumpul dalam ruang antara sel. Tapi jangan bimbang kerana kita ada satu lagi sistem yang membantu sistem peredaran darah. Ya, sistem ini ialah sistem limfa. Di hujung sistem limfa terdapat kapilari limfa dan di sinilah bendalir tisu yang berlebihan akan memasuki kapilari limfa. Bendalir tisu yang memasuki kapilari limfa dikenali sebagai bendalir limfa. Ingat, bendalir dalam ruang antara sel dikenali sebagai bendalir tisu, tetapi sebaik sahaja bendalir ini memasuki kapilari limfa, ianya dikenali sebagai bendalir limfa. Lihat, ini merupakan kapilari limfa. Kalau anda perhatikan pada struktur kapilari limfa, kita akan dapati ianya terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Ini merupakan salur yang mempunyai hujung yang buntu, iaitu tertutup. Dan di sinilah bendalir tisu yang berlebihan akan masuk untuk membentuk limfa. Lihat, terdapat juga injap di sepanjang kapilari limfa. Apa kegunaan dan kepentingan injap? Injap akan menghalang limfa daripada mengalir balik. Kapilari limfa akan bergabung pula untuk membentuk salur yang lebih besar yang dikenali sebagai salur limfa. Maka sekarang limfa akan mengalir melalui salur limfa. Di sepanjang salur limfa terdapat struktur-struktur khas yang dikenali sebagai nodus limfa. Nodus limfa mempunyai peranan yang penting dalam pertahanan badan. Kenapa? Kerana di sinilah terhasilnya dan disimpan limfosit. Ingat lagi ke apa itu limfosit? Limfosit ialah sel darah putih yang bertanggungjawab untuk menghasilkan antibodi. Dan antibodi inilah yang akan memusnahkan patogen. Limfa akan mengalir dalam salur limfa sehinggalah sampai ke salur yang lebih besar iaitu ductus limfa kanan dan ductus thorax. Limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada, bahagian kanan kepala dan leher akan memasuki ductus limfa kanan. Manakala limfa daripada bahagian kiri kepala, dada, leher dan semua bahagian badan di bawah tulang rusuk akan mengalir memasuki ductus thorax. Limfa daripada kedua-dua ductus ini pula akan memasuki vena subclavicle kiri dan kanan, iaitu limfa daripada ductus limfa kanan
akan dialirkan masuk ke vena subclavicle kanan. Manakala limfa daripada ductus thorax akan dialirkan masuk ke vena subclavicle kiri. Cikgu menggunakan warna yang berbeza untuk mewakili kedua-dua sistem, di mana kotak yang berwarna kuning untuk mewakili sistem limfa, manakala yang berwarna merah untuk menunjukkan sistem peredaran darah. Jadi kita nampak sekarang bahawa bendalir tisu yang berlebihan sudah pun mengalir melalui sistem limfa dan berjaya memasuki semula sistem peredaran darah, iaitu vena subclavicle kiri dan kanan dan akhirnya memasuki jantung. Ingat ya, cecair dalam salur darah dikenali sebagai darah. Sebahagian daripada plasma darah akan memasuki ruang antara sel, maka bendalir ini dikenali sebagai bendalir tisu. Bendalir tisu terdiri daripada plasma darah dan tidak mengandungi bahan yang besar seperti eritrosit, protein plasma dan juga platelet. Bendalir tisu yang berlebihan pula akan memasuki kapilari limfa untuk akhirnya membentuk limfa. Jadi limfa ini akan mengalir melalui salur limfa, ductus limfa dan akhirnya memasuki semula sistem peredaran darah melalui vena subclavicle. Selain daripada kapilari limfa dan juga salur limfa, terdapat juga beberapa lagi struktur dan organ yang membentuk sistem limfa. Jadi kita akan lihat sekarang struktur dan organ-organ tersebut. Antaranya ialah tonsil. Yang kedua ialah nodus limfa. Yang ni kita sudah pun belajar sebelum ini, di mana sepanjang salur limfa terdapat benjolan-benjolan yang dikenali sebagai nodus limfa. Dan kita tahu bahawa nodus limfa lah yang berperanan untuk menyimpan dan menghasilkan sel limfosit. Jadi seandainya terdapat jangkitan dalam badan kita, maka nodus limfa akan membengkak. Ini menunjukkan terdapat jangkitan dalam badan, maka nodus limfa akan menjadi aktif untuk menghasilkan lebih banyak limfosit. Terdapat juga kelenjar timus, organ limfa, appendix dan juga sumsum tulang. Maka semua struktur-struktur ini akan membentuk sistem limfa. Kita sudah pun belajar sebelum ini bahawa sistem limfa terdiri daripada kapilari yang halus yang dikenali sebagai kapilari limfa, di mana bendalir tisu akan memasuki kapilari limfa untuk membentuk limfa. Limfa akan mengalir dalam salur limfa dan memasuki ductus limfa kanan dan ductus thorax. Jadi ini merupakan sebahagian daripada sistem limfa sebelum akhirnya limfa itu dialirkan masuk ke vena subclavicle kanan dan vena subclavicle kiri yang merupakan sistem peredaran darah. Daripada apa yang kita dah belajar setakat ini, kita tahu bahawa sistem limfa tidak mempunyai sebarang pam untuk mengalirkan limfa dalam badan kita. Jadi bagaimana limfa boleh mengalir melalui kapilari limfa dan juga salur limfa? Pengaliran limfa dibantu oleh denyutan nadi jantung, pengecutan otot rangka, peristalsis salur pencernaan dan juga perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan dan hembusan nafas. Daripada apa yang kita dah belajar tentang sistem limfa, dapatkah anda nyatakan apakah keperluan dan juga kepentingan sistem ini? Yang pertama, sistem limfa merupakan pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kita sudah pun belajar sebelum ini, sistem limfa lah yang bertanggungjawab untuk mengembalikan bendalir tisu yang berlebihan yang terdapat dalam ruang antara sel ke dalam aliran darah.
maka komposisi, tekanan dan isi padu darah dapat dikekalkan pada julat yang normal. Keperluan dan kepentingan sistem limfa yang kedua ialah pertahanan badan. Kita tahu bahawa di sepanjang salur limfa terdapat struktur nodus limfa. Dan nodus limfa inilah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan dan menyimpan limfosit. Dan limfosit pula akan menghasilkan antibodi untuk menghapuskan sebarang patogen yang memasuki badan. Yang ketiga ialah pengangkutan bahan larut lemak. Tahukah anda, laktil sebenarnya merupakan kapilari limfa. Maka titisan lipid yang memasuki laktil dalam venous akan diangkut ke ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Daripada apa yang kita dah belajar setakat ini, anda mesti boleh membuat perbandingan antara limfa, mendalir tisu dan darah. Ingat, darah adalah cecair yang mengalir dalam salur darah. Mendalir tisu adalah mendalir dalam ruang antara sel, manakala limfa ialah mendalir yang mengalir dalam sistem limfa. Jadi kita lihat dulu perbandingan antara limfa dengan mendalir tisu. Ingat ya, bagi soalan perbandingan, anda mesti menyatakan persamaan dan juga perbezaan. Apakah persamaan antara limfa dengan mendalir tisu? Kedua-duanya mengandungi plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. Kita tahu ketiga-tiga bahan ini mempunyai saiz yang besar, maka tidak dapat keluar merentasi kapilari darah. Apa pula perbezaan antara limfa dengan mendalir tisu? Kandungan lemak dan bahan larut lemak dalam limfa adalah lebih tinggi berbanding mendalir tisu. Kenapa? Kita sudah pun belajar bahawa laktil yang terdapat dalam bilis juga merupakan kapilari limfa dan di situlah berlakunya proses penyerapan nutrien larut lemak seperti asid lemak dan gliserol. Sebab itulah limfa mengandungi kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi. Yang kedua, limfa mempunyai kandungan limfosit yang lebih tinggi berbanding mendalir tisu. Ini juga adalah kerana di sepanjang salur limfa terdapat nodus limfa dan nodus limfa ini berperanan untuk menghasilkan dan menyimpan limfosit. Sebab itulah limfa mempunyai lebih banyak limfosit berbanding mendalir tisu. Sekarang kita lihat pula perbandingan antara limfa dengan darah. Seperti biasa, mesti nyatakan persamaan dan juga perbezaan. Persamaannya ialah kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel, gas respirasi dan juga leukosit. Apa pula perbezaan antara limfa dan darah? Kita tahu bahawa limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Hanya darah sahaja yang mengandungi ketiga-tiga bahan ini. Sekarang kita akan masuk pula topik 10.8, isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat memerihalkan isu kesihatan berkaitan sistem limfa. Apa yang akan berlaku sekiranya mendalir tisu tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah? Sudah tentu ini akan menyebabkan mendalir tisu berkumpul dalam ruang antara sel dan seterusnya menyebabkan tisu badan menjadi bengkak. Ini dikenali sebagai edema. Jadi apakah faktor yang menyebabkan edema? Yang pertama ialah kehamilan. Kerana sewaktu kehamilan, badan akan menghasilkan lebih banyak mendalir badan untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Yang kedua ialah pesakit terlantar untuk tempoh yang lama.
Kenapa? Kita perlu ingat dalam sistem limfa tiada pump. Maka kita terpaksa bergantung kepada denyutan nadi jantung, pengecutan otot rangka maupun proses peristalsis untuk membolehkan limfa mengalir dalam sistem limfa. Maka bagi pesakit yang terlantar untuk tempoh yang lama, contohnya pesakit lumpuh ataupun pesakit strok, pergerakannya menjadi terhad. Maka jika kurang pengecutan otot rangka, ini juga boleh menyebabkan edema khususnya di bahagian kaki. Faktor yang ketiga ialah kekurangan protein plasma, di mana kekurangan albumin dalam darah didapati juga boleh menyumbang kepada edema. Dan yang terakhir ialah gigitan nyamuk. Nyamuk merupakan vektor yang boleh memindahkan cacing parasit ke dalam sistem peredaran manusia. Dan cacing parasit ini akan menjangkiti salur limfa, di mana ianya akan hidup dan membiak dalam salur limfa sehingga menyebabkan aliran bendalir limfa tersekat. Maka bahagian yang dijangkiti, contohnya kaki, akan membengkak. Ini dikenali sebagai penyakit filariasis limfatik.